Saya rasa seperti ada seseorang yang memandang saya terus dari bawah kuku saya pada saat itu. Sementara Anda semua membuat andaian di ruangan komen, saya akan ceritakan kepada Anda apa yang sebenarnya berlaku di sini dan apakah aduan sebenar pelanggan ini tentang kukunya. Ya, semuanya nampak pelik, nampak tidak jelas, tapi sebenarnya perkara yang merisaukannya ialah jeleknya sentiasa tertanggal. Beginilah caranya jelek itu tertanggal sepenuhnya dari kukunya. Saya minta gambar daripada dia. Dan kisah ini bermula lebih kurang pada tahun 2022. Lebih tepat lagi, sejak tahun 2022, dia mula perasan dan risau tentang keadaan kukunya. Dia pernah menjalani pembersihan, rawatan dengan pakar podologi dan juga pernah memakai jelek. Seperti yang anda lihat, kuku itu sudah tumbuh panjang dan kukunya sedikit berlipat seperti harmonika. Atas sebab tertentu, dia tidak menanggalkan lapisan itu. Sebaliknya, terus memakainya lebih lama. Walaupun pada semua jari lain, lapisan itu hampir tiada lagi. Secara keseluruhan, anda boleh kemukakan pendapat anda tentang apa yang berlaku padanya dan saya akan tunjukkan rawatan yang akan kami lakukan serta berkongsi pendapat saya mengenainya. Inilah keadaan asal kuku kita. Masih ada sedikit jelak yang tertinggal, jadi kita akan buangnya secepat mungkin. Saya juga perasan bahawa plat kukunya agak tebal. Saya telah membuang ketebalan yang berlebihan dengan mata gerudi dan sekarang saya akan mula membersihkan. Saya akan gunakan mata gerudi jenis ini. Saya gunakan dari jenama Kemis dan penyikir ini sangat sesuai untuk kerja-kerja pembersihan seperti ini kerana ia sangat mudah, selesa dan langsung tidak menyebabkan rasa tidak selesa kepada pelanggan. Ia membantu membersihkan onikolisis yang sukar terutamanya apabila tidak boleh dicapai dengan pemotong kuku. Hampir keseluruhan proses memotong bahagian kuku yang tidak diperlukan saya lakukan hanya dengan satu penikir ini. Dan kita dapat melihat satu pemandangan yang sangat menarik. Rasa macam ada dunia baru yang menakjubkan di bawah kuku. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berlaku di situ. Dan perkara itu sudah pasti merupakan tindak balas terhadap sesuatu. Selain itu, boleh dilihat bahawa plat kuku agak berpintal dengan kuat. Ia keras dan kering. Dengan menggunakan curette, saya cuba untuk masuk ke bawah kuku dan saya sedar bahawa saya hampir tidak mempunyai peluang untuk melakukannya. Kuku tidak membenarkan saya berbuat demikian. Seperti yang anda lihat, kuku itu sendiri masuk jauh ke dalam kulit. Saya terus melakukan pembersihan dan sekali lagi untuk bahagian kasarnya, saya menggunakan mata gerudi karbida. Tetapi untuk meneruskan kerja, saya akan memerlukan pemotong kuku. Seperti biasa, saya menggunakan pemotong kuku lurus. Tiada satu pun pedikur saya tanpa pemotong kuku seperti ini. Dalam kes ini, model NP04. Dan sekali lagi, kita terus memeriksa kandungan di bawah kuku. Sebenarnya, keadaan di jari sebelah pun tidak lebih baik. Hampir semua kukunya melengkung dan hampir semuanya cenderung tumbuh ke dalam. Selepas ini kita akan menggunakan mata gerudi berlian, jadi kita hanya sapu, gosok sedikit dan teruskan ke proses seterusnya. Mata gerudi pertama yang saya gunakan ialah mata gerudi berbentuk titisan air untuk pediko dengan diameter besar dan ia mempunyai gelang biru. Kita perlu membuang sebahagian besar lebihan tersebut. Saya membersihkan plat kuku itu sendiri dengan menipiskannya secara lembut. Begitu juga dengan alur sisi kuku. Dalam kerja saya, seperti biasa, saya menggunakan mesin Dr. Alex SP130. Ini mungkin yang paling berkuasa antara semua yang ada di pasaran sekarang. Kita rawat bahagian satu lagi plat kuku kita, iaitu yang bersebelahan dengan jari kedua. Oh ya, kalau ada yang perasan, inilah jari-jari yang saya tunjukkan dalam video terbaru saya semasa sesi langsung, di mana pelanggan saya kata saiz kakinya 38, tapi sebenarnya saiz 40. Saya tunjukkan kepada anda dengan menggunakan curette sudut yang menusuk ke dalam kulit. Sudah tentu, kedudukan plat kuku seperti ini akan menyebabkan geseran, tekanan dan rasa tidak selesa kepada pelanggan. Sekarang saya sedang menggunakan mata gerudi yang sering dipanggil Fisher atau jarum. Secara umumnya ini adalah mata gerudi yang agak tajam. Saya ada yang bertanda biru di sini dan ia perlu digunakan dengan sangat berhati-hati serta sangat tepat. Namun ia sangat membantu untuk mencapai kawasan yang paling sukar dicapai. Tapi saya ingin ingatkan, tangan mesti kukuh semasa menggunakan mata gerudi seperti ini. Jangan lupa untuk menstabilkan tangan. Dalam kes saya menstabilkan pada jari manis tangan kanan, iaitu tangan yang memegang alat. Ada juga yang menstabilkan pada jari kelingking. Yang paling penting, pastikan ia benar-benar stabil. Dan perhatikan juga ibu jari tangan satu lagi, yang saya gunakan untuk menarik jari ke tepi supaya mata gerudi tidak menggesel kulit saya. Seterusnya, saya kembali kepada mata gerudi. Mata gerudi pedikur berbentuk titisan, dan saya bersihkan dengan berhati-hati semua yang terkumpul. Kemudian saya angkat sedikit, saya alihkan ke bawah plat kuku. Dalam keadaan kering, kita sudah buang semua yang boleh. Sekarang tiba masanya untuk melembutkan plat kuku. Ini adalah cecair khas yang dalam masa singkat membolehkan kita melembutkan kuku, kandungan di bawah kuku dan mengeluarkan semua yang terkumpul di situ. Dan lihatlah betapa mudahnya sekarang saya boleh mengeluarkan semua dari bawah kuku menggunakan kuret. Apabila saya melihat pengumpulan seperti ini, saya sering membandingkannya dengan selimut yang diselitkan, kerana begitulah kulit melipat ke dalam. Dengan mencipta tekanan dan menghalang pertumbuhan plat kuku, kerana ia hanya tertusuk ke dalam, ia tiada ruang untuk tumbuh.
Dan sudah tentu, tugas nombor 1 adalah membersihkan semuanya dengan sangat berhati-hati dan lembut dan cuba untuk tidak menyakiti pelanggan di mana-mana. Saya lakukan ini dengan sangat perlahan. Saya sering ditanya berapa lama masa yang diambil untuk pembersihan seperti ini. Ia sentiasa sangat bergantung kepada individu dan mustahil untuk tahu kes mana akan mengambil masa lama dan kes mana hanya sekejap. Kerana setiap pelanggan mempunyai tahap sensitiviti yang berbeza. Saya sentiasa bertanya, bagaimana keadaan? Selesa atau tidak selesa? Jika seseorang berasa tidak selesa, sudah tentu saya akan cuba mendekati dari sudut lain dan menekan dengan lebih ringan. Dengan menggunakan pemotong lurus, saya dengan sangat berhati-hati meratakan sudut supaya ia tidak menusuk ke dalam kulit. Saya membulatkannya dengan lembut tetapi tidak memotong terlalu dalam. Saya akan sapukan penyah minyak dan kita akan pasang sistem pembetulan. Saya akan tunjukkan yang paling mudah. Ia dipanggil benang titanium. Pada dasarnya ini adalah dawai khas yang sentiasa cuba untuk kembali ke keadaan lurus, manakala kuku pula berbentuk melengkung. Saya ada benang titanium seperti ini. Ia dihantar kepada saya oleh jenama Z Color. Rupanya mereka juga ada benang titanium. Saya ambil yang paling tebal, nombor 16. Saya juga akan gunakan komposit untuk benang titanium semasa bekerja. Kali ini saya pilih warna nombor 1. Lebih tepat lagi, ia benar-benar tanpa warna, sepenuhnya lut sinar. Perkara pertama yang akan saya gunakan ialah dehydrator podology. Saya sudah sediakan kuku dan saya perlu menyah-minyakkannya sekali lagi sebagai langkah kawalan. Saya sapukan dehydrator dan kemudian dengan menggunakan kuret, saya akan sapukan komposit itu sendiri. Saya ambil benang titanium kita, saya letakkan di dalam titisan komposit dan keringkan menggunakan lampu suluh biasa. Dan ya, anda memang faham dengan betul. Ini adalah komposit pertama yang tidak memerlukan lampu stentologi khas. Akhirnya, pengeluar telah memberikan hadiah sebenar untuk kita. Kerana benang titanium adalah sistem pembetulan yang paling awal yang biasanya dipelajari ketika mula-mula masuk ke bidang podologi. Dan kini, ia tidak akan semahal seperti dahulu. Kerana membeli lampu stentologi sebenarnya agak membebankan. Selain itu, saya suka tentang komposit ini kerana kita tidak perlu menggunakan sebarang lapisan asas di sini. Kita hanya terus letakkan ia pada plat kuku yang telah disediakan dan dinyah minyak dan ia pasti akan melekat dengan baik. Saya sudah pun memotong panjang yang saya perlukan. Saya tetapkan benang titanium menggunakan kayu oren. Kemudian saya letakkan titisan komposit lagi dan keringkan dengan lampu. Dan di atasnya, saya tetapkan lagi dengan titisan kecil komposit. Saya keringkan lagi dan tunjukkan kepada anda gel untuk prostesis di bawah gel. Saya ambil dalam warna lut sinar supaya model saya boleh mengawal keadaan kukunya. Kerana jika gel prostesis itu tembus cahaya, ini bermakna dia akan dapat melihat sama ada plat kuku berubah warna atau jika ada tamadun baru yang muncul di situ. Gel untuk prostesis kuku dari segi konsistensi menyerupai gel jelly, tetapi dengan sedikit kecenderungan untuk meratakan sendiri. Saya akan panggil gel ini sebagai Thixotropic. Untuk mengagihkan gel ini ke seluruh kawasan yang saya perlukan, saya pasti akan menggunakan tangan yang memegang jari, iaitu tangan yang di bawah, untuk menarik kulit di sekeliling kuku dengan kuat. Seperti yang anda mungkin perasan, saya juga telah melakukan taping. Ini diperlukan untuk menolak kulit ke belakang dan meletakkan gel di situ dengan cara yang sama seperti kuku sebenar akan berada di situ. Untuk kemudahan, saya menggunakan kayu oren kerana gel ini agak pekat dan mengambil masa yang lama untuk diratakan dengan berus halus. Jadi, kayu oren yang biasa sangat membantu. Saya mengeringkan semuanya dengan baik dan menggunakan file serta mesin pengikir untuk membentuk plat kuku mengikut bentuk yang diperlukan. Ingat, prostetik kuku bukanlah pemanjangan kuku dan ia tidak mempunyai fungsi hiasan. Prostetik kuku diperlukan dalam kes-kes apabila kita perlu memulihkan plat kuku yang hilang. Kerana masalah utama pelanggan ini ialah dia tidak menentukan saiz kasutnya dengan betul dan jari-jarinya sentiasa berhimpit. Ini bermakna dia sentiasa mengalami tekanan daripada jari-jari bersebelahan tepat di kawasan ini. Sebab itulah dia mengalami onycholisis. Secara keseluruhan, gel untuk prostesis tidak semestinya perlu ditutup dengan apa-apa. Tetapi, saya menerima produk ini untuk diuji. Jadi saya fikir, kenapa tidak mencubanya? Ia juga datang dalam bentuk pensel yang sangat praktikal. Selepas dikeringkan, apabila semuanya sudah siap dan dibentuk, saya memasang tamponad. Untuk itu, saya sekali lagi menggunakan Q-Wrap. Dan selepas pemasangan tamponade, saya pasti akan sapukan minyak. Dalam kes saya gunakan minyak biji anggur. Minyak ini perlu disapu setiap hari. Perkara ini perlu dijelaskan kepada pelanggan. Perlu melakukan urutan sendiri kerana ini akan memastikan kelembapan berterusan dan meningkatkan keanjalan plat kuku. Inilah hasil yang kita dapat. Di sini kita ada sistem titanium, prostetik kuku dan juga tamponad. Sekarang tulis di ruangan komen apa pendapat anda, adakah ini akan membantu model saya atau tidak. Dan kita buat pertaruhan, adakah dia akan menukar kasutnya. Saya sudah terangkan perkara ini kepadanya selama beberapa jam.